Tu situlah kita nak tahu fiqh Bukhari ni, di situlah. Nak tahu Imam Bukhari sebagai seorang mujtahid, seorang faqih yang mujtahid, bukan sahaja alim dalam bidang hadis, tapi dalam bidang fiqh. Dia ni seorang mujtahid yang tersendiri, bebas. Bukan mujtahid ni kalau kita belajar dalam usul fiqh kan banyak peringkatnya. Ada mujtahid tarjih, ada mujtahid madhab, ada mujtahid muntasib, ada mujtahid tarjih, macam-macam ada mujtahid. Macam Imam Nawawi tu mujtahid juga, tapi mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i ya. Imam Bukhari ni tak. Dia serupa dengan Imam Syafi'i, itulah kedudukan mujtahid mutlak orang panggil. Serupa dengan Imam Malik, serupa dengan Imam Abu Hanifah kedudukan. Nak tahu setara mana fiqh dia tu, dan dia ni mempunyai fiqh dan ijtihad yang tersendiri, tengok dalam kitab dia ni. Yang ulama-ulama lain tahu boleh kata dia ni mujtahid mutlak pun orang tengok daripada kitab dia ni lah. Itulah yang perlu kita tengok. Wuduk tiga kali. Tak apalah, hak ni sambungan kepada hak dulu. Imam Bukhari nak cerita mula-mula start bab ni, dia mari ayat Quran. Jadi ayat Quran tu suruh basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Tu je ayat Qurannya, hak sebutnya. Jadi bila ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah ni sekurang-kurang kita melaksanakan perintah itu, iaitu apabila kita buat sekali, sudah tertunai dah. Tu Imam Bukhari nak ayatnya. Bila Tuhan kata basuh muka, dia tak ayat berapa kali. Mana sekurang-kurangnya baru tertunai apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu apabila basuh sekali. Itu maksud. Bila Tuhan kata pergi haji, berapa kali dia tak ayat? Mana sekurang-kurangnya sekali. Hak tu lah hak wajib. Kalau tak buat hak tu tak jadi, tak lepas. Sebab sudah jadi wajib. Tuntutan itu makna wajib. Kepada orang yang nak semayang ataupun lain-lain yang memerlukan air semayang tu, dia kena ada air semayang. Dan air semayang tu, basuh tu ayat dah dalam Quran, tapi kali, berapa kali itu tak ayat. Kalau kita perhati, ni Imam Bukhari nak cerita, kalau kita perhati kepada perintah-perintah ni mengikut dari segi kaedah yang dapat disimpulkan, sekurang-kurangnya sekali. Itulah yang wajib. Lepas tu dia kata 2 kali ambil air semayang, menunjukkan boleh juga. Sebab Nabi ada buat gitu. Dan 3 kali. Ni dia nak cerita hak 3 kali ni memang boleh buat juga, dan inilah yang paling afdal, paling baik, paling utama. Selain daripada Nabi SAW sendiri ambil wuduk 3 kali, selalunya ambil wuduk dengan basuh 3 kali. Selain daripada itu, Imam Bukhari nak cerita hak 3 kali ni bukan hak wajib. Begitu juga hak 2 kali, tetapi ini adalah hak sunnah. Hak wajibnya sekali. Hak wajibnya sekali. Maknanya kalau dalam keadaan kita kurang air ke, ataupun kita nak cepat lah, kita boleh ambil air semayang sekali-sekali. Boleh. Sudah tertunai dah. Sudah kita ambil air semayang dah, orang panggil sah dah. Tapi kalau nak lebih molek lagi, buatlah seperti yang tersebut dalam bab-bab ini, 2 kali atau 3 kali. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi SAW selalu menyuruh kita isbaril wudu, yakni menyempurnakan wudu. Wudu itu lebih sempurna dengan kita beberapa kali membasuh anggota-anggota air semayang tu. Itu dia nak cerita sini. Tak apalah. Dia pun buat mari hadis Uthman yang diriwayatkan oleh hamba bebasannya, maula, hamba bebasan. Di sini tak ada sebut maula, tapi dalam riwayat yang kedua yang kita baca tadi, bab komo tu ada sebut maula. Maula tu makna hamba yang dibebaskan oleh Sayyidina Uthman. Asalnya hamba dia, lepas tu dibebaskan. Bebaskan itu maknanya dia tidak jual lah, buat kebajikan lah, kira-kiranya pada masa tu. Sebab ada hamba, kebajikan ni besar benar, dah tak boleh gurau apa jadi, sebab cerah jugalah, sebab menikah juga. Jadi merdeka hamba ni pun kalau gurau walau pun jadi. Setara tu. Pada masa tu ada hamba ramai, jadi hamba ni susahlah
Macam-macam lah cara dia nak merdeka tu, macam-macam lah cara. Kita tidak nak bincang tu sini. Cara mukatabnya, mudabbarnya, macam-macam lah istilah dia tu. Yang kita nak cerita di sini, petua besar lah kalau seseorang itu, hamba tu dibebas secara percuma gitu. Tak kena bayar apa-apa, tak kena nanti aku mati dulu apa, tak kena, bebas. Dan orang yang membebaskan hamba dia ni, maknanya orang yang melakukan kebajikan yang besar. Sebab apa? Mahal hamba-hamba ni, rega dia ni. Kalau nak kira nak piti, boleh lah. Sayyidina Uthman banyak selain daripada dia buat kebajikan-kebajikan yang lain untuk Islam, dia membebaskan hamba yang ramai juga. Sebab dia orang kaya, Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni menantu Nabi SAW, 2 orang anak Nabi. Menikah dengan dia. Lepas mati yang kedua tu, Nabi SAW kata kalau ada anak lagi, dia nak bui lagi kepada Uthman. Begitu tinggi kedudukan Sayyidina Uthman itu. Bahkan setelah Sayyidina Uthman ni menyiapkan tentera, orang panggil Jaishul Usrah, peperangan Tabuk tu, Sayyidina Uthman mana tak cukup kakah peralatan perang, dia lah yang beli, siapkan hak mana nak pergi perang tu dengan kudanya, dengan senjatanya, sehingga boleh pergi perang. Dia dan Nabi SAW kata selepas tu, la yadurru Uthman ma amila ba'da al-yawm. Tak apa dah Uthman lepas pada ni, kalau dia buat gapo pun tak apa dah, tidak akan menjejaskan kedudukannya. Tu Nabi SAW kata, lepas pada ni kalau dia buat salah lah, katakanlah ada, tidak akan menjejas kedudukan dia. Sebab apa? Begitu banyak jasa dia. Ketika orang Islam dahaga air, tak ada air, ekonominya dipegang oleh orang Yahudi di Madinah, Sayyidina Uthman dan sahabat-sahabat yang ahli dalam perniagaan ini akhirnya beli telaga tu. Sayyidina Uthman beli telaga. Jadi orang Islam tak payah beli dah, tak payah bergantung dah dengan orang Yahudi selepas pada tu. Sayyidina Uthman juga. Itu besar jasa dia. Besar sangat jasa dia. Hamba dia Humran kata, dia tengok Sayyidina Uthman minta bekah air. Minta bekah air, dia nak buat ambil air semaya lah, nak tunjuk. Dia pun ambil air tu, dia curah, curah atas 2 tapak tangan dia, curah, dia pun basuh. Basuh 3 kali dia basuh. Lepas pada basuh tu, dia pun bekas kecil lah, dia pun ambil air, ambil dengan tangan dia lah, cebok air dalam bekas tadi. Famadmada, dia pun komo. Lepas pada tu ambil air pula, cebok pula, dia isap air ke hidung. Lepas pada tu dia basuh muka dia pula 3 kali, dan tangan dia hingga ke siku 3 kali. Lepas tu dia sapu kepala dia dan basuh 3 kali. Gitulah cara dia ambil air sembahyang. Imam Bukhari tahu cara tu, tertibnya lagu mana. Basuh tangan dulu, komo, isap air ke hidung, basuh muka, basuh tangan, sapu ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Itu tertib biasa. Tapi tajuk dia tidak buat lagu tu. Dia tahu hadis ni. Hadis ni mendapati syarat dia tinggi, tertib tu. Tapi cara dia susun bab wuduk ni tidak mengikut hadis ni. Apa sebab? Dia ada lah tu. Tak apalah, kita tengok sini dulu. Lepas pada dia ambil air semaya semua tu, dia pun kata, Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang ambil air semaya supaya air semaya aku ni, lepas tu dia bersemaya 2 rakaat, dengan tidak dia berbicara dengan dirinya, nescaya akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Lepas tu tak apalah. Lepas tu Imam Bukhari kata, Ibrahim kata, sebab Imam Bukhari ambil hadis ni daripada Abdul Aziz bin Abdullah Al-Waisi, dia tu ambil daripada Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim itulah maksud Imam Bukhari. Wa an Ibrahim, dan diriwayatkan daripada Ibrahim, katanya Salih bin Kaisan berkata, Ibrahim ni selain daripada dia mengambil terus daripada Ibnu Syihab, dia juga mengambil daripada Salih bin Kaisan. Salih bin Kaisan kata, Ibnu Syihab kata Urwah yang menceritakan hadis ni. Hak ni Ibnu Syihab ambil daripada Atha bin Yazid. Hak sini Imam Bukhari tambah soal lagi. Dia kata hak Zuhri ambil daripada Urwah, dalam tu Urwah ada cerita